Yang ni lubang dubur, minta maaf, ini lubang dubur. Lubang dubur keluar najis. Yang wajib basuh ialah sinilah, kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nombor 15, berbekam. Berbekam ketika berpuasa tidak membatalkan puasa, tetapi perbuatan itu makruh. Perbuatan itu makruh. Nombor 16, pembuluh darah yang dimasuki jarum infus tidak termasuk dalam kategori rongga. Oleh itu, cairan ubat yang masuk melalui pembuluh darah dapat disamakan dengan masuk melalui liang tubuh yang tidak membatalkan puasa. Ketika seorang puasa, dia cucuk ubat. Cucuk sini. Buntut ke, bukan lubang dubur. Buntut, kan? Ataupun sini ke, cucuk. Tidak membatalkan puasa. Jari termasuk ke dalam alat sulit. Masalah yang ke-17. Ketika beristinja, jari-jari seorang perempuan menyentuh bahagian bibir alat kemaluannya. Ia tidak membatalkan puasanya. Jika hanya menyentuh bahagian luar kemaluan, iaitu bahagian yang mesti dibersihkan ketika mandi wajib. Atau bahagian kemaluan yang nampak dari luar ketika duduk bertinggung. Walau bagaimanapun, jika hujung jari termasuk pada bahagian kemaluan yang lebih dalam, maka ia membatalkan puasa. Yang ni perbahasan orang perempuan. Kemaluan depan, kubul orang perempuan. Bukan orang lelaki. Ni nombor 17 ni orang perempuan. Orang perempuan bila dia buang air kecil, dia basuh. Kata para ulama, cukup kalau dia nak sentuh bahagian tu, nak basuh, maka cukup dengan perut jari-jari yang ni ya. No? Jadi mohon maaf, ini kemaluan. Ini perut jari kiri, dia basuh. Kalau dia nak sentuh, macam tu aja. Kan? Macam tu, tonyohlah macam kuat macam mana pun tidak membatalkan puasa. Ini kemaluan, contoh. Tapi kalau dia bengkokkan jari macam tu, dia masuk satu ruah ni aja. Ni orang panggil ruah ni. Ni sampai ke sini ruah, yang satu ruah. Ni kemaluan, dia masuk satu ruah ni ya. Batal puasa. Walaupun untuk cuci. Sebab hadas kecil nak cuci apa sampai teruk-teruk sangat kan, basuh biasa je lah, corok air. Ataupun kalau perlu untuk sentuh, dengan perut jari ni dah cukup kan. 3 perut jari ke, guna 3 ni kan. Basuh kalau nak sentuh lah kan. Okey. Yang tu saja. Itu perbahasan nombor 17. No? Okey, nah. Kalau masuk jari dalam sikit, satu ruah pun batal. Bukan jari, benda apa pun tak kira lah. Jari dia ke, benda lain ke, kan? Jari orang lain ke masuk, batal puasa. Batal puasa pemilik kemaluan itu, bukan orang yang masukkan tu. Jadi hati-hati. Dah selesai nombor 17. Kemudian yang tadi kemaluan depan wanita kalau dia buang air kecil. Nombor 18, menyentuh lubang dubur ketika berpuasa. Yang ni dubur belakang pula. Yang ni untuk lelaki dan perempuan. Ni nombor 18. Batal jika hujung jari yang digunakan untuk beristinja masuk ke dalam lubang dubur, iaitu bahagian yang tidak wajib dibasuh. Yang ni lubang dubur, minta maaf. Ini lubang dubur. Lubang dubur keluar najis. Yang wajib basuh ialah sinilah, kan? Dalam tak wajib basuh. Lelaki ataupun perempuan selepas selesai qada hajat, dia nak cuci lubang dubur tu, dubur ni yang belakang, lubang dubur, dia masukkan jari ni. Batal puasa walaupun satu ruah. Batal. Sebab tu dia sebut memasukkan bahagian yang ke dalam lubang dubur, bahagian yang tidak wajib dibasuh. Mana bahagian yang tidak wajib? Dalam lah. Dalam tak wajib. Yang ni lubang dubur, basuh yang ni je lah. Sorry ya, belah ni lah. Minta maaf. Okay, basuh lah ni je. Basuh je lah. Lubang dubur ni basuh yang tu. Kenapa perlu masukkan jari? Tak. Masukkan walaupun satu ruah ni, 1/3 jari ni pun, laki atau perempuan batal.
Jika hanya memegang bahagian depan dubur yang berkerut ketika beristinja, maka tidak membatalkan puasa. Ni bahagian depan kan. Itu tak apa. Jangan masuk dalam. Okey, najis yang keluar masuk kembali. Muka surat nombor 19 pula. Orang yang buang air besar dan najisnya yang keras telah keluar sebahagian kemudian masuk balik. Batal puasanya kerana najis itu dianggap telah masuk ke dalam rongga yang terbuka. Najis yang keras kan? Okey, ini lubang dubur, keluar najis. Contoh contoh keluar najis. Keluar dia pun kemut. Bila kemut, ni najis yang keluar ni najis, bila kemut separuh daripada yang tuan-tuan nampak ni putus, separuh lagi masuk. Separuh putus yang dikemut tu jatuh dalam lubang tandas, separuh lagi masuk balik. Batal puasa. So dia kena buang semua. Kan? Selalunya tu dia putus semualah, dia akan ni semua. Ni contoh seandainya berlaku dan ni jaranglah berlaku. Tuan-tuan Okey, nombor 20. Terkejut ketika buang air besar. Orang yang buang air besar dan najisnya yang keras telah keluar sebahagian, kemudian kerana terkejut dia masuk balik. Tidak batal puasanya kerana keadaan itu bukan dibuat dengan sengaja tapi kerana terkejut. Ini tak sengaja, terkejut. Okey. Yang terkejut ni tidak batal.